Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa khabar semua? Baik, Ustaz. InsyaAllah sihat hari ini. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana biasa kita mestilah bersyukur kepada Allah kerana dengan kehendaknya segala perkara berlaku adalah dengan izinnya. Jadi kebolehan berkumpulnya kita pada pagi ini bagi mencarikan ilmu nahwu dan saraf, insya-Allah. Saya bukakan dulu dia punya nata dia. Jadi hari ini kita berada pada muka surat 129. 129 masih lagi dalam maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu ialah terdiri daripada zaraf zaman dan zaraf makan. Jadi hari ini kita masih lagi dengan zaraf zaman pada muka surat 129. Hari sebelum ni, minggu lepas, kita telah berhenti pada tajuk yang sama, iaitu tajuk zaraf zaman. Dalam ayat ni, dia menggunakan perkataan ghadan. Ghadan itu maknanya hari esok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arsilhu ma'ana ghadan. Yarta yal'ab wa inna lahu lahafizun. Jadi ini ayat ni adalah ayat yang dikeluarkan oleh abang kepada Nabi Yusuf untuk membawa Yusuf ke tempat permainan. Itu sebagai helah dia lah. Sebenarnya dia nak asingkan ayah dia dengan Nabi Yusuf. Dan akhirnya berlakulah pengasingan itu dengan cara dia membuangkan Yusuf ni ke dalam perigi. Dan akhirnya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri pembendaharaan
Maaf. Menteri Kewangan, Menteri Memang Pertahanan, Negeri kerja Mesir di waktu itu. tapi saja deal. Boleh dapat dah. Jadi perkataan ni dia minta kepada ayah dia supaya melepaskan Yusuf untuk pergi bermain-main sama dia di satu tempat. Jadi digunakan ghadan. Ghadan tu adalah maf'ul fihi. Dan dia termasuk dalam zaraf makan. Zaraf zaman. Zaman menunjukkan waktu, time, ghadan. Maknanya hari besok. Jadi hari besok. Jadi ghadan itu adalah zaraf zaman. Dia punya baris mestilah mansub. Sebab dia zaraf zaman. Dia mesti baris mansub. Dan alamat mansubnya adalah fathah. Bagaimana kita bincang minggu lepas. Jadi pada hari ini kita sambung lagi pada muka surat 129. 129. Dan kita punya perkataan zaraf zamannya adalah atamatan. Atamatan. Kataan ini jarang dijumpai, jarang dengar. Dalam Quran pun barangkali tak ada. Tapi nak cukupkan dia punya bilangan dia, kita tulislah. Kita kena sebut jugalah. Jadi atamatan ni, apa dia maknanya? Maknanya adalah saya telah tidur sepertiga malam. Atamatan. Jadi atamatan ni juga boleh maknanya saya tidur tempat gelap. Anamu atamatan. Saya telah tidur di tempat gelap. Atamatan itu makna gelap. Tetapi dalam kebanyakan penggunaan dia adalah sebagai 1/3 malam. 1/3 malam. Ataupun kita kata dia atamatan ini adalah zaraf zaman mansub. Hukumnya mansub. Alamat mansubnya adalah fathah. Mana fathah dia di atas ta marbutah. Jadi atamatan ni bila? Zaman ni waktu bila? Dikata qabla fajri biqalil. Maknanya sebelum sekejap waktu fajar. Sebelum fajar sekejap. Biqalil, sekejap. Maknanya sebelum sekejap. Masa yang pendek. Masa yang pendek. Yakni salasa akhir laili. Maknanya pada waktu 1/3 malam. Itulah yang dikatakan atamatan. Atamatan. Jadi dia punya itu dia atamatan lain adalah zalamu aulihi ba'daza nuran sakti. Atau maknanya kegelapan malam, kegelapan yang bermula selepas hilangnya cahaya senja. Selepas hilangnya cahaya senja, maka bermulalah waktu atamatan. Jadi atamatan itu sehinggalah sebelum fajar. Jadi maknanya dalam ayat ini anamu ala fa'il mudhari'. Anamu atamatan. Ini apa namanya? Anamu ni bukannya telah, sedang tidur. Anamu. Anamu ni maknanya saya. Saya itu maknanya fa'il mudhari'. Hamzah tu adalah huruf fa'il mudhari'. Jadi telah tu tak betul lah. Jadi kita buangkan. Saya tidur sepertiga malam. Anamu atamatan. Jadi atamatan tu baris atas. Pasal apa baris atas? Sebab dia duduk di tempat zaraf zaman. Zaraf zaman. Jadi zaraf zaman adalah dia mesti berbaris atas. Sebab dia termasuk dalam kumpulan maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Itu atamatan. Dan contoh yang ke-8 adalah sabahan. Sabahan itu maknanya pagi. Jadi azhabu li jami'ah sahaban. Sabahan. Sabahan maknanya waktu pagi.
Jadi saya telah pergi ke universiti untuk, tak kisahlah, untuk mengajar ke, untuk belajar ke, untuk bekerja ke, pada waktu pagi. Jadi azhabu maknanya saya pergi dari jamiah ke universiti pada waktu pagi. Jadi kenalah tulis sabahan, tak boleh sabahun atau sabahin, sebab dia adalah zaraf zaman. Zaraf zaman. Jadi mesti bagi atas. Jadi sabahan ini adalah zaraf zaman mansub. Baris mansub. Mana baris mansubnya? Atas ha. Ha tu baris dua. Bila baris dua, kena tambah alif. Kalau baris satu tak payah tambah alif. Tapi oleh kerana baris dua di hujung, maka kena tambah alif. Jadi alif tu hanya menandakan ada baris dua. Bukan menandakan dua. Bukan menandakan dua. Kalau dua, tanda dua tu pada fa'il. Ini pada isim. Jadi sabahan. Kalau bubuh alif lam pangkainya, tak payah bagi dua. As-sabaha. Tapi oleh kerana ini, dia duduk di ujung dan dia tak ada ma'rifah dia. Apabila tak ada alif lam, maka kita kena tambah alif di hujungnya. Jadi alif itu tak ada makna apa-apa. Cuma menunjukkan bahawa dia adalah berbaris dua. Huruf akhir itu baris dua, yang bukan hamzah dan bukan Nama petah. Itu dia. Jadi bila waktu sabahan ni, waktu pagi ni bila? Waktu pagi ni adalah al-waktu biyadi. Al-waktu ya berda'u maknanya mula. Min nisfi lail. Bermula daripada tengah malam. Setengah malam ialah zawal. Zawal tu mana hingga keluar fajar. Jadi waktu subuh ni, waktu pagi ni adalah permulaan daripada separuh malam hinggalah zawal. Zawal ni apa pula? Jadi zawal ni ada tak terangkan sini. Jadi zawal tu ada diterangkan sini. Jadi zawal ni adalah daripada mula setengah malam, maknanya pukul 12, ini ikut masalah lah, daripada pukul 12 sampai ke zawal. Sampai ke zawal maknanya maghrib besok. Kalau ikut Islam tidak, dia mula daripada terbenam matahari ataupun maghrib sampai ke pagi esok. Sampai ke pagi besok. Sampai ke petang besok, malam besok. Itu Islam kira. Islam kira daripada mula malam. Tapi Barat kira dia mula daripada pukul 12, tengah malam. Pasal apa mula tengah malam, kita tak tahu. Tapi lagi ikut Islam, bermula daripada maghrib. Maghrib tu dah masuk hari baru dah. Lepas tu kita puasa, kita bulan puasa. Maghrib pertama, hari yang pertama tu kita dah boleh sembahyang tarawih. Sebab kita dah kira dah maghrib tu dah masuk hari baru. Tapi tidak bagi pihak orang Barat, dia memulakan dia punya pertukaran hari tu pada tengah malam. Jadi ada apa perkara berbangkit? Nombor 7, nombor 8 ni tentang zarah zaman, iaitu nama menunjukkan waktu. Waktunya adalah di sini adalah 1/3 malam, ataupun yang ke-8 ni sabahan. Sabahan itu adalah pagi. Bagi orang Barat bermula di 12 sampailah ke 12 tengah malam. 12 pada 12. Satu hari itu dikira dari 12, kemudian sampai ke zuhur. Zuhur itu sabahan. Lepas itu dah tukarlah masaan. Lepas zuhur, itu dah bertukar masaan.
Kemudian ayat yang berikutnya kita pergi kepada masaan. Masaan ni adalah petang. Jadi atanawalu asya'an. Masaan. Atanawalu maknanya saya makan. Saya ambil makan. Atanawalu bukan akalah. Atanawalu ni makan. Saya mengambil makanan ataupun saya makan. Asya' ni maknanya makan waktu malam. Masaan belah petang. Atanawalu asya'an masaan. Jadi atanawalu ni fa'il mudhari' lah. Kalau mudhari' maknanya di dhammah betul lah. Atanawalu maknanya saya sedang ataupun saya akan makan. Asya'an ni kenapa dia bagi atas? Masaan ni kita tahu lah sebab bagi atas pasal dia zarah zaman. Tapi asya'an ni pasal apa bagi atas? Al-asya'a. Pasal apa bagi atas? Masaan, no problem. Sebab kita sedang bincang zarah zaman. Dia bagi atas lah, tak ada soalan lah. Yang ni, asya'an ni, adakah zarah juga? Sebab dia bagi atas. Boleh satu orang beri jawapan? Tak perkara yang kita dah lama belajar. Pasal apa asya'an? Ma'ulun bih sebab dia telah kena padanya. Jadi maf'ul jugalah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih Maf'ulun bih. pada atanawala awal. Betul. Maf'ulun bih. Jadi yang ini maf'ulun bih, yang ini maf'ul fihi. Ataupun kita panggil zarah. Dua-dua ni maf'ul. Maf'ulun bih dia kena buat masaan tempoh waktu dia buat. Waktu dia adalah petang. Masaan. Jadi masaan adalah zarah zaman mansub. Mansubnya di atas hamzah. Alamat dia adalah fathah di atas hamzah. Jadi hamzah ni bagi dua di hujung. Kenapa tak tambah alif? Yang tadi kan kita tambah alif. Sebab hamzah terkecuali. Hamzah dan termagutah, terkecuali. Daripada nak tambah alif di hujungnya. Jadi masaan ni bila? Masaan ni adalah waktu yabda'u min zawali ila akhir nisfi lai awal. Jadi maknanya waktu masaan ini adalah waktu bermulanya dari akhir zuhur. Bermula daripada zuhur lah, bukan akhir zuhur. Bermula daripada zuhur. Ataupun akhir zuhur, ataupun selepas zuhur. Bolehlah, lepas zuhur bolehlah. Jadi bermula daripada selepas zuhur hingga akhir separuh malam, separuh pertama malam. Jadi malam tu dibagi kepada dua. Satu malam belah pangkai, satu belah hujung. Belah pangkai tu maknanya pukul 12 lah. Daripada pagi tadi, daripada 12 tadi sampai ke pukul 12. Jadi dia kata separuh pertama malam. Separuh pertama malam maknanya daripada pukul 7 sampai ke pukul 12. Itu separuh pertama. Jadi waktu masaan tu mana? Masaan tu adalah daripada mula lepas zuhur sampailah kepada waktu separuh malam. Separuh malam pertama. Itulah waktu masaan di dalam bahasa Arab. Dia gunakan itu. Jadi itulah maksud dia. Kemudian dalam ni ada zawal. Zawal ni apa dia? Zawal ni adalah waktu allazi taku fihi samsi fil kabat sama wahuwa waktu zuhur. Jadi zawal ni adalah waktu apa? Waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Iaitu maksudnya tengah hari, waktu zuhur. Jadi kabada ni adalah center, tengah-tengah ataupun hati. Fi kabad
sama. Jadi di tengah-tengah langit. Jadi matahari di tengah langit itu dipanggil Awal. zawal, zawala, zawalu, zawali, boleh lah. Jadi waktu zawal itu adalah pada ketika matahari pada kabat, pada di tengah langit. Dan waktu itu adalah waktu zuhur. Waktu zuhur. Itu makna zawal. Jadi masaan adalah maf'ulun fihi dalam bentuk zaraf zaman. Zaraf zaman. Dan waktunya adalah dari antara, inilah yang kita bincang ni. Waktunya di antara bermula daripada zuhur dan berakhir setelah separuh malam pertama. Itulah masaan. Okey? Ada perkara berbangkit? Tak ada. Okey, Ustaz. Okey. Straightforward kan? Ada benda yang bermasalah lah. Okey. Kita pergi kepada contoh berikutnya, iaitu abadan. Abadan. Jadi ayat ni adalah ayat Quran. Khalidina fiha abada. Abadan. Khalidina fiha abadan. Yang bermaksud mereka kekal di dalamnya. Nya di situ adalah syurga. Selama-lamanya. Abadan tu adalah selama-lamanya. Jadi abadan ini adalah zaraf zaman. Dan dia mesti masuk. Alamat masuknya di atas fathah. Abadan atas fathah. Ini ada alif hujungnya. Kerana dua baris hujung berbaris dua. Ini letak dengan dia punya alif. Abadan. Zaraf zaman masuk. Alamat mansuh dia adalah fathah. Fathah dia adalah di atas dal. Dal dia adalah tanwin. Kerana di depannya tak ada alif lah. Dan nak bagi tunjuk supaya berbaris dua hujung, bukan hamzah, bukan hamzah dan bukan juga marbutah, maka diletakkan alif. Jadi alif itu tak ada makna. Jadi sekarang ni abadan ini bermaksudnya apa dia? Maksud abadan ini kalau bahasa kitanya selama-lamanya. Dalam bahasa Arabnya dikata al-waktu mustaqbal. Al-waktu al-maqtabal pada mutlak. Mutlak itu maknanya pasti. Pasti. Jadi allazi la nahayatan lahu. Jadi masa depan mutlak. Maknanya masa ke depan mutlak. Bukan ke belakang. Mutlak ke depan. Yang tiada penghujungnya. Tak ada dia punya hujung abadan. Maknanya daripada dia bercakap, maksud abadan itu maknanya daripada waktu dia bercakap sampai ke bila-bila. Itu maksud abadan. Itu waktu mustaqbal. Mustaqbal itu maknanya akan datang. Qabala. Asalnya adalah qabala bila tambah min sinta. Jadi menunjukkan akan datang. Ataupun masa hadapan. Jadi masa hadapan yang mutlak. Kemudian tidak ada dia punya ujungnya. Tak ada dia punya akhirnya. Jadi khalidina fiha abadan. Abadan tu berbaris atas. Sebab dia zaraf zaman. Khalidina ni bagi apa? Khalidina ni bagi dhammah ke atas ke? Mansub. Ya, Mansub. Fathah. 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 Sebabnya Depan dia tak ada huruf jar. Kalau huruf jar dia mungkin majrur. kalau tak ada maknanya dia mesti Oh dhammah. ya. Ya mansub Ustaz. Ya. Ya mansub. Ya, apa sebab dia Khalid. apa sebab dia masuk? Okey, kita tengok dia punya ayat. Sebabnya kalau ambil di sini saja mungkin susah kita nak pergi. Tapi kalau kita ambil ayat dia, insya-Allah kita dapat maksud dia. Surah yang keempat, ayat yang ke-57.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Jadi khalidi. Khalidi itu apa benda? Khalidi itu isim mansub. Betul tak mansub tu? Tapi kenapa dia mansub? Jadi di sini kita kena tengok ayat dia. Jadi ayat dia itu dikata sanudkhiluhum jannatin. Mereka akan dimasukkan dalam surga. Kemudian dalam surga itu tajri min tahtihal anhar. Kemudian di dalam surga itu ada sungai yang mengalir. Khalidi nafiha. Jadi khalidi nafiha ni berbagai atas. Sebab dia berbagai atas, dia tak terang di sini. Dia tak terangkan kenapa dia berbagai atas. Khalidi ni dia punya perkataan asalnya adalah fa'il. Fa'il dia khalada. Yahludu khalidi. Jadi khalidi ni adalah dia punya mazdar. Mereka kekal. Khalada maknanya kekal. Jadi khalidi berbagai atas. Jadi sebab apa dia berbagai atas? Sebabnya sungai apa? Tajri min tahtihal anhar khalidi. Jadi sungai itu adalah dia punya khalidi. Jadi yang tajri min tahtihal anhar yang mengalir sungai-sungai. Jadi sungai itu dia punya fa'il dia adalah bukan fa'il. Dia punya sifat dia. Tajri, dia punya sifat dia. Siapa ada apa nama? Buku kuning tu? Boleh buka tak? Ya. 4:57. Okey, tengok sini. Kalau ikut yang ni, khalidi itu hal. Hal apa kan? Hal apa? Hal sungai itu. Hal sungai itu adalah dia punya keadaan dia adalah mengalir. Kekal mengalir. Itu dia punya. Sebab itulah khalidi itu diberikan dengan baris kerana dia adalah hal. Hal ni kita belum jumpa lagi. Tak apalah, tak betul pun tak apalah. Belum lagi. Dalam 2-3 tajuk lagi insya-Allah kita jumpalah. Hal ni mestilah dibagi atas kan. Hal ni dia menerangkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan maf'ul ataupun fa'il. Fa'il. Khalidi nafiha hal. Hal itu menerangkan apa? Menerangkan tentang fa'il ataupun maf'ul. Dalam hal ini dia menerangkan apa? Jadi di sini jannatin tajri. Tajri itu fa'il lah. Min tahtihal anhar. Daripada bawah sungai. Bawahnya sungai. Kemudian khalidi hal. Hal itu menerangkan apa? Menerangkan tentang tajri. Tajri itu. Jadi sungai itu keadaan dia tajri. Bukan statik. Bukannya dalam tasik. Tak bergerak, bukan. Dia adalah bergerak. Jadi bergerak ni dia
Dia tak rosak lah. Air kalau lama-lama dalam kolam, airnya dia makin lama airnya dia rosak. Dia berbau lah dan sebagainya. Tapi kalau air itu mengalir, dia tak akan berbau. Dia tak akan timbul. Dia tak rosak lah. Itu salah satu daripada sifat dia supaya sekal dia punya cantik, baik dan sebagainya. Jadi khalidi ini adalah hal. Mengikut buku ni. Mengikut tafsiran ini. Tafsir BW Quran WBW. Khalidi hal. Mansuh bil ya. Kemudian ta'alaqa biha jar. Dia bersangkutan atau refer balik kepada jar. Jar itu adalah mengalir. Jar itu adalah apa yang datang kata jar. Ajri tu minta Min. tiara. Daripada Ajri. minta Tuhan. Minta Hal. Jadi sebab itulah yang ini jadikan ini oleh kerana dia hal, maka dia diberikan dengan baris atas dan merujuk kepada tajri. Jawa maju. Okay. Buku kuning siapa Ustaz? Simple dia tengok. Apa dia? Hal mansub ya. Itu saja. Itu saja. Kali dia ini pening kepala saya. Siapa ada apa Quran ini, Quran WBW ni, eloklah tengok dia punya apa Arab dia. Sebab Arab dia tak sama lah dengan Arab buku kuning tu. Buku kuning tu dicerita setakat benda tu je lah, dia tak cerita apa sebab lebih banyak maklumat lah banding dengan buku kuning tu. Okey. Kita kembali kepada kita punya jadi khalidi itu dia berbaris atas kerana dia adalah duduk di tempat hal. Hal tu sebelum ayat tu. Kalau kita tak baca sebelum ayat tu, memang kita payahlah carilah. Tak tahu apa sebab dia baris atas. Masuk. Jadi sekarang kita tahulah dia baru masuk kerana dia adalah hal. Hal alif lam hal. Kita akan jumpa hal tak lama lagi. InsyaAllah. Okey. Ada perkara berbangkit? Ada ya? Kita pergi ke surat berikutnya. Okey, surat berikutnya dia punya zaraf zaman dia adalah amadan. Amadan. Jadi kita gunakan ataupun kita ambil contoh daripada surah Al-Kahfi ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lama mereka tidur di dalam gua itu. Ini cerita tentang pemuda Al-Kahfi yang lari untuk menyelamatkan agama mereka daripada pemerintah yang zalim. Jadi mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu berapa lama. Jadi sekarang ni dia kata lepas dia tidur tu dibangunkan. Yang mana mengikut Al-Quran dia tidur selama 300 tahun tambah 9. Jadi kalau 300 tahun tambah 9, kenapa tak sebut 309 tahun je? Kenapa sebut 309? 300 tambah 9. Kerana mengikut jalan lain punya tafsir, dia mengatakan bahawa yang 300 itu tahun asli. Tahun samsi. Tahun berdasarkan kepada matahari. Manakala 9 lagi itu, maknanya 309, itu bergantung kepada tahun Masihi. Tahun Masihi. Walaupun waktu itu belum ada tahun Masihi, tapi naknya tempoh dia itu. Tempoh dia itu adalah
300 tahun Masihi, 300 tahun Masihi samalah dengan 309 tahun Hijrah. Maknanya 9 tahun lebih. Jadi setiap 300 tahun 9 tahun tambahan. Maknanya kalau waktu tu di dalam Masihi kita kira 300 tahun, maknanya dalam Hijrah sudah 309 tahun. Maknanya umur dia lebih daripada 9 tahun. Jadi dua-dua tu diiktiraf. Pakai Masihi pun boleh, pakai Hijrah pun boleh. Kalau pakai Hijrah, tahun bergantung kepada bulan, kita panggil tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah ni 9 tahun lebih laju daripada tahun Masihi kalau 300 tahun. Jadi kalau 300 tahun 9 hari, 9 tahun, maknanya kalau 100 tahun bermakna 10. Bermakna 3 tahun, 3 tahun. Dapat tak? Kalau 300 tahun Masihi sama dengan 309 tahun. Ataupun Qamariyah. Jadi maknanya Qamariyah tambah 9 lah. Tambah 9 tahun setiap 300 tahun. Jadi kalau sekiranya 100 tahun Masihi tambah 3 tahun lah. Betul? Adakah saya betul? Kalau 100 tahun Masihi sama dengan 103 tahun Hijrah. Qamariyah. Ini juga bermakna kalau 33 tahun Masihi sama juga dengan 34 Qamariyah. Jadi siapa yang umur 60 tahun bermakna dia sudah 62 tahun Masihi Hijrah. Kalau umur dia sudah sekarang ni adalah 60 tahun, bermakna sebenarnya dia sudah 62 tahun Hijrah ataupun Qamariyah. Jadi 2 tahun lebih ke depan. Maknanya lebih tua 2 tahun daripada Masihi. Kalau dia kerja 60 tahun ataupun kerja 30 tahun, dia dapat 33 kali 12 gaji. Sebulan sekali gaji. Maknanya 33 kali 12 kali dia terima gaji. Kalau sekiranya kerjaan ni dia pakai ikut tahun Qamariyah, tahun Hijrah, maka dia sudah dapat 31 kali. Ya, betul tak? Kalau dia ke Qamariyah, maknanya dia 33 tahun. Kalau dia kira Hijrah, dia sudah 34 tahun. Jadi maknanya dia dah untung satu tahun gaji. 1 tahun gaji maknanya kalau katakan 5,000 setahun, sebulan kali 12 lah. Banyak beza ni. Maknanya kalau kita pakai bulan Qamariyah, Hijrah, maknanya kita untung dapat gaji lebih. Patutnya 33 kalau ikut Masihi. Tapi kalau ikut Qamariyah, kita dapat 34 tahun gaji. Beza. Untung ikut Hijrah. Begitu juga kalau kita nak keluar zakat. Keluar zakat sekali setahun. Jadi kalau sudah 33 tahun, maknanya 33 kali. Tapi ikut Hijrah, kita kena keluar 34 kali. Kena zakat keluar setahun sekali. Jadi kalau ikut Hijrah, banyak lagi ruang kita boleh infak kepada orang miskin, orang yang memerlukan, orang yang asnaf kepada zakat kita dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, dalam ayat ini, summa ba'asnahum lina'lama. Lina'lama artinya adalah kami bangunkan ke dia. Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui. Lina'lama. Agar kami mengetahui. Adakah Tuhan tak tahu? Tidak.
Maksudnya bukan kami yang nak tahu, tapi kami beritahu mereka ni. Kami memberitahu mereka ni berapa lama dia tertidur di dalam gua. Jadi agar kami memberitahu mereka dua golongan itu. Golongan dua ni mana satu? Mana duanya? Dua tu satu orang yang mengatakan 1 hari, lagi satu golongan mengatakan setengah hari. Kalau baca ayat Quran ni, berapa lama kita dah tidur di sini? Mereka kata kita baru tidur dalam masa lebih kurang 1 hari. Ada yang lagi kata setengah hari. Jadi dua golongan. Jadi Tuhan nak beritahu dua golongan ni mana satu sebenarnya dia tidur. Dan Tuhan beritahu lama mereka tidur adalah 300 tahun tambah 9 tahun. Kemudian nak tahu beritahu siapa? Beritahu orang yang pemuda tu tadi, sama-sama dia ada dua golongan. Satu kata setengah hari, satu kata 1 hari. Jadi nak beritahu yang mana lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tidur dalam gua itu. Jadi di sini Amadan. Amadan ni maksud dia apa? Tujuannya untuk masa Amadan ni adalah ghayatun li taukid ai li zaman muakati. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui masa. Ghayatun li taukid ai zaman min muakati. Tujuannya adalah untuk mengetahui masa, iaitu masa untuk masa sementara. Jadi Amadan ni bukan kekal. Amadan ni maksudnya sementara. Kalau kita tengok dalam terjemahan ini, muka surat tadi apa? 18, 12. 18. Amadan. Ada problem. Ini dia. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Jadi dalam terjemahan Quran ini, Quran word by word ni, Amadan tu dikata masa yang panjang. Masa yang panjang. Jadi dia adalah isim mansub. Jadi Amadan tu bermaksud masa yang panjang ataupun ada masa. Ataupun panjang masa. Ataupun masa saja. Al-Madah, Al-Madu. Al-Madu masa yang panjang. Jadi Amadan tu bermaksud masa yang panjang. Tapi bukan selama-lamanya. Ada beza dengan Amadan. Ini Amadan. Jadi Amadan ni menunjukkan masa yang lama. Itu maksud Amadan. Maknanya bukan sekejap lah. 300 tahun tu lama lah. Jadi Amadan. Masa yang lama. Dia adalah zarah. Zarah apa? Zarah zaman. Okey. Dia memang dia bukannya perkataan ni terbitan daripada fa'il. Tidak, dia memang Amadan tu Amadan bukan terbitan daripada mana-mana perkataan lain.
Jadi Ramadan ni membawa maksud masa yang panjang. Panjang tu panjang mana? Kalau dalam ni sampai 300 tahun. Jadi masa yang lama lah. Kalau sekejap, kita tak panggil dia Ramadan. Kalau lama, baru kita panggil dia Ramadan. Ada perkara berpanggil? Ada perkara berpanggil tentang ni? Ada. Jadi maknanya Ramadan tu zaraf zaman. Mansukh hukum dia. Kalau amat mansukh dia patah. Patah dia dah tanda tu ada base dulu. Jadi Ramadan adalah zaraf zaman. Mesti bagi atas. Sebab dia terkumpul dalam maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Dari zaman. Okey, kalau tak ada kita terus kepada contoh yang ke-12. Saya akan menjalani kehidupan di Kahirah seketika. Sa'ainu fi kahirati hina. Jadi hina ni maksudnya seketika. Seketika. Jadi dia madah zamaniyah ghairi madudah. Ketika maknanya masa yang tiada limit. Hainan. Seketika. Masa yang tidak dilimitkan. Tak tahu bila limit dia. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, ataupun mungkin lebih lama. Tapi seketika. Bukan selama-lama. Bukan Ramadan, bukan Ramadan. Kalau Ramadan tu masa yang lama. Hina, masa yang seketika, sekejap. Boleh jadi dah sebulan saja. Atau boleh jadi seminggu saja. Boleh jadi macam-macam lah. Jadi digunakan hina. Dia tak gunakan Ramadan. Ramadan masa yang panjang. Hina maknanya seketika. Jadi hinan ini adalah zaraf zaman. Hukumnya masuk. Alamat dia fathah. Fathah di atas nun. Ada tanwin. Kerana tak ada alif lam depannya. Jadi hinan. Hinan adalah ketika ataupun masa yang sekejap lah. Dia tak ada limit tapi sekejap. Ikutlah sekejap je. Kurang daripada Ramadan. Kalau Ramadan tu lama. Jadi hinan ni seketika. Seketika boleh jadi 2-3 hari pun boleh juga. Tapi kalau sa'ainu maknanya saya akan hidup. Kalau seminggu barangkali tak sesuai kata sa'ainu. Saya akan apa? Akan hidup. Ainah maknanya saya akan hiduplah. Inu tu adalah hidup. Jadi saya akan hidup di Kahirah seketika. Jadi seketika tu bukan maknanya saya dua. Saya dua tu dia tak katalah saya akan hidup. Sebab hidup ni maknanya ada rumah, ada tempat tidur, ada rumah, ada tempat kerja dan sebagainya. Barulah hidup. Tapi kalau melancong, itu dia tak panggil sa'ini. Itu dikata safar. Sa'awat. Jadi safar. Jadi dia tak gunakan safar. Kalau gunakan safar maknanya betul lah 2-3 hari. Tapi kalau sa'inu ni maknanya ada tempoh lah. Seketika. Tapi tidak abadan. Apalagi tidak abadan. Ramadan pun tidak, abadan pun tidak. Hinan ni kurang daripada Ramadan. Jadi semua itu adalah maf'ul fihi ataupun zaraf zaman. 12 contoh. Ada perkara memanggil? Tak ada. Sebab benda ni senang. InsyaAllah senang je benda ni. Tapi nak ingat tu payah juga. Nak ingatkan apa beza antara abadan, hinan. Itu barangkali kena lama sikit lah. Lama sikit lah pandangnya. Mataharinya bola. Dia boleh masuk. Okey, soal berikutnya. Soal berikutnya zaraf zaman.
terbagi pada dua. Satu khusus, satu sama-sama. Zarah zaman. Bukan zarah zaman ni, bukan zarah makan, zarah zaman. Zarah zaman ni terbagi pada dua. Satu khusus, satu lagi sama-sama. Jadi kullu isim zaman yaslih lin nisab lin nasbin ala zarafiyah sawa'un kana mukhtasan atau mabhuman. Maknanya apa? Maknanya setiap zarah zaman sesuai untuk disifatkan sama ada khusus ataupun sama-sama. Apa maksud dia? Maksud dia di antara yang banyak-banyak tadi, perkataan zarah tadi, zarah makan tadi, ada yang bersifat sama-sama, ada yang bersifat khusus. Jadi sebagai contoh di sini, yang bersifat sama-sama. Perkataan zarah zaman yang bersifat sama-sama. Yang khusus. Yang khusus. Yang warna merah ni khusus. Yang khusus dan yang sama. Yang sama yang warna ungu ni. Jadi di antara yang termasuk dalam yang khusus, yauma, usbu'an. Usbu' ini maknanya minggu. Syahran. Syahran ni maknanya bulan. Satu bulan. Bukan bulan langit itu. Syahran maknanya satu bulan tempoh. Ini adalah ketika itu. Jadi ini adalah contoh perkataan di dalam kumpulan khusus. Manakala di dalam kumpulan sama-sama, ini contoh aja, banyak lagi, bukan ini saja, ini hanya contoh aja. Jadi antaranya dah qabla. Qabla maknanya sebelum. Maaf. Kalau maaf maknanya bersama. Qala. Qala ini maknanya qala. Qala maknanya kecuali. Sa'ah. Sa'ah ni maknanya satu jam. Bukan satu saat, satu jam. Kalau dalam Quran sa'ah ni maknanya hari kiamat. Tapi yang ini satu jam. Dalam masa tempoh satu jam. Jadi muhtasan maknanya adalah khusus. Manakala sama-sama adalah mubhaman. Aman. Itu adalah sama-sama. Jadi contoh di sini iaitu pada surah Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap. Yang ini khusus. 2 tahun genap. Jadi di sini haulai wal walidatu yardi'na auladahunna haulaini kamilaini. Maknanya apa? Ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Maknanya khusus. Bukannya sama-sama. Ayat ini memang khusus. Untuk menyusukan anak mesti 2 tahun. 2 tahun. Melainkan kalau ada masalah-masalah yang tidak dapat nak lakukan kerana mungkin ibunya tak dapat nak menyusu lama, ibunya dah habis air susu dan sebagainya, masalah lain. Tapi masalah yang normalnya, kita nak bagi anak kita ni cerdik, nak bagi anak kita ni beriman nanti, jadi perlulah dia menghisap susu ibu dia selama 2 tahun genap. 2 tahun genap. Jadi itu dikatakan khusus. Haulai ini termasuk dalam kategori khusus. Kategori zaraf zaman yang khusus. Maknanya 2 tahun, tak lebih tak kurang 2 tahun. Kemudian kamilan, sempurna. 2 tahun sempurna. Jadi maknanya lepas 2 tahun tu kena berhenti kan. Kalau dilarutkan lagi, dah tak elok lah. Kesan. Ustaz, ini 2 tahun hijrah Ustaz ya? Ya, 2 tahun hijrah. Al-Quran gunakan 2 tahun hijrah. Melainkan yang tadi, yang 300 tahun tadi. Okey. 2 tahun hijrah tak jauh bezanya.
1 tahun Dua- beza 11 hari. 11 lagi. Tahun 2 tahun. beza 11 2 hari. lagi. Kalau 2 tahun baru 22 hari. Ya, tak apa. Okey. Okay. Okey. Jadi zaraf zaman mansukh. Alamat nisbihi iya li'annahu musannaf. Ya ni alamat mansukh. Alamat mansukh. Jadi haulai ni adalah hukumnya mansukh. Mansukh dengan ya. Kenapa? Kerana dia musannaf. Ada dia dua. Haulai ni. Kerana dia dua. Jadi dua itu menunjukkan ya itu menunjukkan apa? Ya. Bagi atas ataupun bagi maksud. Lain ni, lain itu ni menunjukkan dua. Tambah ya ni bagi bawah. Menunjukkan. Okey. 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 Kemudian ayat surah 10 ayat 45 menerangkan yang sama-sama mubahama. Mubahama ini sama-sama. Jadi mereka merasa seolah-olah mereka tinggal dunia melainkan sekadar 1 saat saja daripada siang hari. Kullu lam yalbasu illa sa'atin illa sa'atin minan nahar. Maknanya mereka seolah-olah tinggal di atas dunia melainkan sekadar 1 saat sahaja dari siang hari. Ini dia punya translation dia ni, tak tahulah saat itu maksud jam ke, saat itu maksud saat. Cuba kita tengok dia punya apa namanya, ayat 10. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Ini tafsir Jalalain. Dan di hari ketika Allah mengumpulkan mereka, seakan-akan artinya keadaan mereka seolah-olah tidak pernah tinggal di dunia atau di dalam kubur, melainkan hanya sesaat saja di siang hari, mengingatkan kengerian yang mereka lihat pada saat itu, pada saat di dalam neraka. Jumlah tasbih atau kiamat, kalam itu dah saya tak nak apa namanya, keterangan dia maf'ul. Jadi saling berkenalan di antara sama mereka, sebahagian di antara mereka berkenalan dengan sebahagian lain bila mereka dibangkitkan dari kubur. Kemudian putuslah perkenalan mereka, ingatkan ngerinya keadaan yang sedang mereka hadapi. Kalimat ayat ini menjadikan jumlah hal dan bukan taraf ataupun bertakluk pada zarah. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, iaitu mereka yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi di sini menggunakan saatan ni, boleh jadi saat, tapi kalau ikut bahasa Arabnya saatan ni satu jam.
saat 1 jam, tapi ini dia kata saat lah, kita ikutlah saat. Jadi maknanya pada hari apa? Yahsyuruhum, kami dia mengumpulkan apa? Mengumpulkan kita yang inilah manusia ni daripada kubur, kumpul setempat, bangunkan daripada kubur, lepas tu Allah kumpulkan setempat. Jadi mereka rasa apa? Seakan-akan belum pernah yalbasu, tinggal. Tinggal di mana? Tinggal di dunia. Illa sa'ata, melainkan sekejap sangat. Saat je. Minan nahar, daripada 1 hari. 1 saat daripada 1 hari. Ya. Yata'arafu bainahu. Jadi mereka saling berkenalan. Bangun-bangun daripada itu, mereka sempat berkenalan lah. Ikut ayat ni, sempat berkenalan. Tetapi kenalan tu tak berapa lama. Kenapa? Kerana lepas tu masing-masing menghadapi masalah. Bangun-bangun je tak ada apa lagi, masalah timbul. Apabila dah lama bangun tu, tahu dah ada masalah, tahu dah yang kita ni nak kena dihitung, kita ni kena ditanya balik apa yang kita buat dan sebagainya. Di saat itu segala-galanya dah lupa. Tak ada dah nak berta'arafu lagi dah. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan biliqa, pertemuan. Biliqa Allah dengan Allah. Dan tidaklah mereka itu orang yang muhtadin. Muhtadin maknanya orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk ni memang dia akan rugi pada hari itu. Dan dia tak percaya hari itu ada. Apabila dah sampai masanya, mereka itu tidak ada masa lagi lah nak fikirkan siapa awak dan sebagainya. Masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Takut kerana apa? Kerana akan tak boleh jawab lah. Tak boleh nak beri soalan yang Tuhan tanya tu nanti bimbang, tak boleh jawab. Dan setiap orang tahu sebenarnya apa yang dia buat. Sekarang ni kita lupa apa yang kita buat umur kita 10 tahun. Umur kita baru balik dulu, kita lupa. Tapi di sana besok semuanya ingat. Semuanya tak ada yang lupa, semua ingat. Bila semua ingat itu mungkinlah ngerabah Allah banyaknya dosa. Adakah Tuhan ampun ke tidak? Jadi dalam keadaan itu sangat mengelambah. Sangat sehingga terasa bahawa hidup dia tadi itu seolah-olah macam 1 saat saja. Pandangkan kesusahan, kepayahan di hari mahsyar ini terlalu dahsyat. Dengan panasnya, dengan matahari dekat kepalanya, dengan masalah kita yang serabut, banyak dosa tak minta ampun, banyak buat salah, banyak yang terbuat, banyak yang macam-macam. Banyak kata orang, banyak nuduh orang, banyak viral hair orang dan sebagainya. Itu semua akan menyusahkan di akhirat. Seolah-olah dia rasa dia tak hidup pun atas dunia ni, melainkan hanya 1 saat saja atau 1 jam saja. Itu saja yang dia rasa hidup. Yang lain tu seolah-olah dia tak pernah hidup. Kerana susahnya. Kesenangan yang ada di atas dunia tu dia tak ingat dah. Apabila sampai ke sana. Kerana sangat-sangat susah. Jadi ayat ni nak menunjukkan bahawa di padang mahsyar tu bukan senang. Sehingga kepanasan itu menyebabkan sehingga peluh mereka masing-masing sampai ke leher, sampai ke hidung, sampai ke apa ada yang sampai ke buku lali dan sebagainya. Sangat takut dan susah. Jadi itulah keadaan di sana. Melainkan orang yang dapat bayangan arash. Orang yang dapat bayangan arash tu dia terselamat daripada kesusahan dan ketakutan. Orang lain duduk bawah matahari, kita yang dapat berlindungan arash ni duduk di tempat yang teduh, seronok dan sebagainya. Siapa dia yang dapat bayangan arash tu? Rasulullah kata ada 7 orang. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Maknanya kalau jadi pemimpin ni, kalau dia adil, dia
ada harapan besar dia dapat tempat yang teduh. Orang lain tempat panas, dia tempat teduh. Dia seronok, sejuk dan sebagainya. Itu di antaranya. Ada lagi di antaranya. Tak pemimpin kita tak pemimpin, tak ada cara kita. Ada lagi cara, ada lagi peluang untuk kita mendapat lindungan di Arash. Iaitu berkawan, bersahabat sesama kita kerana berpisah pun kerana Allah, bertemu pun kerana Allah. Jadi orang ni akan dapat lindungan Arash. Bersahabat baik kerana Allah. Bukan kerana selain itu, bukan kerana nak balas budi, bukan kerana nak apa-apalah selain daripada Allah. Dia hanya buat tu kerana Allah. Jadi dia bersaudara itu, dia pergi ziarah saudaranya itu bukan kerana sesuatu yang lain, tapi dia berziarah kerana Allah. Allah suruh hubungkan silaturahim, maka dia hubungkan silaturahim. Kenapa? Kerana Allah suruh. Maka orang itu ada antaranya orang yang dapat lindungan daripada kesusahan di mahsyar. Bukan padang sebenarnya. Luas sangat. Kalau padang ni ada limitnya. Ini terlalu luas. Sehingga tak ada pokok, tak ada sungai, tak ada bukit, tak ada apa pun tak ada. Data sedata-datanya. Di situlah tempat berkumpulnya orang-orang yang daripada kubur. Semua manusia yang duduk yang ada kubur dikeluarkan. Tak ada satu pun yang terkecuali darinya. Semuanya keluar. Termasuklah kita. Kalau kita termasuk golongan orang yang dapat bayangan Arash, maka Alhamdulillah. kalau tidak, tak dapatlah nak ceritakan betapa sengsara dan dahsyatnya. Itulah di sini. Jadi di sini menggunakan saat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tahu, ini mungkin keluar pada topik. Ni saya tengok Ustaz pakai tafsir apa ni? Jalayan kan? Jalan lain. Tapi hidayah tu jalan lain. Jalan lain. Tapi hidayah tu insan boleh juga kan Ustaz? Boleh juga. Yang itu lagi panjang. Saya tak nak ambil yang panjang sangat nanti. Okey. Nanti ganggu sangat. Ini lagi panjang. Okey. Itu saya terbaca hidayah tu insan tu. Tapi sama juga cerita dia tu. Tapi yang lebih mana satu Ustaz? Kalau yang direct je kita ambil lah. Mana-mana pun kita ambil lah. Contohnya kompleks. King Fahad. Itu boleh. Yang itu dia straightforward. Tak adalah dia cerita-cerita macam-macam. Okey. Jadi Okey Ustaz. kalau nak cepat, nak faham, baca yang ni je lah. Tapi kalau nak detail, baca yang sama ada jalan lain ataupun Hidayatul Insan. Ibn Katsir yang panjang lah. Dia panjang. Boleh ada detail sikit. Jadi kalau kelas kita ni tak adalah ambil Ibn Katsir. Ibn Katsir nanti habis kerja lah. Jam setengah. Tak apa Ustaz. Terima kasih. Just curiosity lah. Tengok. Okey. Boleh. Ada keluar tak ni? Ni keluar. Nota. Nota tak ada. Tak ada. Ni tak ada. Ini Quran ni Ustaz. Sekejap. Ini keluar. Okey, keluar. Okey. Jadi ayat kita tadi kana lam yalbasu illa sa'ata minan nahari. Mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia sekadar satu saat. Di sini maknanya betapa sekejapnya dia rasa tinggal di atas dunia. Kerana apa? Kerana betapa sukar dan betapa susahnya hidup di mahsyar. Apalagi orang yang tak banyak amal lah. Orang yang tak percaya pada hari kiamat, rasakan. Dulu tak percaya. Orang beritahu tak percaya. Malah marah pada orang beritahu. Malah nak bunuh orang beritahu. Para Nabi dan sebagainya nak beritahu inilah semualah. Tetapi tak dipercayai.
Jadi di sini hanya hidup selama sesaat saja, seolah-olah. Macam orang yang tidur, apa pemuda tidur dalam gua tu seolah-olah macam separuh hari. Ataupun 1 hari. Walaupun sudah 300 tahun. Tapi dia rasa sekejap. Rasa sekejap. Jadi sini itu juga rasa sekejap sangat atas dunia. Walaupun dia duduk 60 tahun, 70 tahun. Tapi dia rasa sekejap sangat. Bandingkan dengan kesusahan ataupun tempoh duduk di mahsyar. Nak soal seorang-seorang. Tak tahu berapa number manusia di waktu itu. Kita tak tahu berapa manusia di waktu itu. Sehingga seluas padang mahsyar punya luas. Tak tahu berapa jumlahnya. Hanya Tuhan yang tahu. Orang lain tak tahu berapa manusia ni yang pernah lahir ke atas dunia. Semuanya ada kat situ. Jadi nak selesaikan seorang, sehinggalah bukan setahun 2, juta tahun. Kalau nak bandingkan tahun kita ni berjuta tahun. Kita tak tahu berapa lama. Jadi orang yang dapat nikmat, dia tak rasa lama lah, dia rasa sekejap je. Orang yang dapat bayangan arash, dia rasa sekejap sangat dah masuk surga. Lahir keluar dari kubur, lepas tu duduk di bawah arash, lepas tu masuk surga. Sekejap je. Tapi yang tak banyak amal ni, yang banyak buat silap, banyak buat dosa ni, puaslah. Perlu menunggu, nak tunggu giliran untuk diperiksa. Itu tunggu giliran tu dah satu seksa. Lepas tu masa diperiksa tu, ditanya tu pun satu lagi. Depan PM pun kita mengerti juga nak bercakap. Depan Allah tak dapatlah nak bayar. Betapa tak tenteramnya waktu itu. Jadi Tuhan bagi tahu dulu supaya apa? Supaya cukup persediaan untuk menghadapi hari tersebut. Jadi di sini sa'atan adalah zarah zaman. Mabhum mansub. Alamat mansub dia adalah fathah zahir. Jadi sa'at ni adalah zarah zaman mabhum. Mabhumah. Mabhumah maknanya was-was. Sama-sama. Saat ni ada sama-sama. Saat ke, bulan ke, hari ke, tahun ke, sama-sama. Saat ni tak. Tidak macam yang ini tadi. Haulain kamilan. Selama 2 tahun. 20, selama berapa? Haulan kamilan. Selama 2 tahun. 2 tahun. Yang ini saatan. Saatan ni umum. Sama-sama. Saat. Jadi sedangkan dia duduk 70 tahun di atas dunia. Tapi sini saat. Jadi maknanya umum. Jadi dia ada zarah zaman khusus. Ada zarah zaman sama-sama. Yang sama-sama dia. Inilah perkataan dia di antaranya. Tapi yang khusus, inilah perkataan dia di antaranya. Banyak lagi, bukan ini saja. Hanya ambil sebahagian untuk menunjukkan ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama khas, bahagian yang kedua sama-sama. Yang sama-sama mewakili di sini sa'atan, yang khas di sini digunakan dengan haulain kamilan. Pendek je contoh dia. Yang ni tuan-tuan kena tengok sendirilah makna dia supaya dapat dia ni adalah sama-sama ke ataupun khusus ke. Sebenarnya ini tak besar sangat. Asyik kita tahu dia adalah maf'ul fihi, zarah zaman, cukuplah zarah zaman tu dah memang baris atas. Walaupun sama-sama, walaupun khusus, dia adalah mesti berbaris atas. Tajuk kita berbaris atas ataupun baris masuk. Jadi sama ada zarah zaman yang khusus ke, yang sama-sama ke, dia tetap berbaris atas. Jadi tidaklah benda itu mustahak sangatlah. Kalau tak tahu pun tak ada masalah. Tapi hanya sekadar maklumat untuk melekalkan tajuk ini. Supaya tuan-tuan tahu ada dia punya pembahagian dia. Okey, ada perkara berbagi?
ada. Ada pergi kepada tak ada. Tak ada. Okey, Ustaz, boleh. Kalau tak ada, kita pergi kepada zaraf makan. Dari zaraf zaman. Ini zaraf makan. Zaraf makan ni apa dia? Zaraf makan adalah zaraf makan wa isim al-makani mansubu bitakriri fi. Fi ni makna pada. Maknanya zaraf makan adalah isim tempat berbaris mansub bermaksud pada. Ini salah hidung. Bermaksud pada. Maknanya pada. Pada apa? Pada tempat. Dan yang tadi, yang zaraf zaman, pada masa. Yang ni pada tempat. Dia zaraf makan. Zaraf makan ke, zaraf zaman ke, dia tetap berhatan. Tak ada masalah. Cuma kita kena tahulah ini makan ke zaman, ini makan ke zaman. Kalau zaman tu maknanya masa. Kalau makan tu tempat. Dua-dua berhatan. Jadi tak ada masalah. Di antara perkataan termasuk di dalam kategori zaraf makan adalah amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, dan juga sampailah hujung ni, dan makna dia juga. Latah bawah, indi makna susu, di sisi, ma'a bersama, iza'a makna setentang, iza'a ini iza zai, ini zal. Izal hurufnya beza sikit je. Ini iza, ini hiza, ini zal, zai, ini zal. Jadi yang ini setentang, dua-dua maksud setentang. Izaan ataupun hizaan sama juga maksud dia setentang. Tilka, tilqa, tilqa'a juga makna bersetentang. Huna makna sini. Soma makna sana. Dan banyak lagi. Ini hanya contoh-contoh saja perkataan mewakili zaraf. Sama, bukan suma Ustaz kan? Ya. Sama. Sama, ya. Sama, bukan soma. Sama, Itu kemudian. sama di sana. Ya. Lawan huna. Huna di sini. Sama di sana. Okey. Banyak lagi, bukan ini saja. Kalau nak lengkapkan, kena tengok buku yang berkaitan kita dengan berkenaan dengan zaraf-zaraf ni lah. Tapi ini sebagai contoh saja. Okey. Yang pertama tadi apa? Imamah. Imamah itu maknanya apa? Di hadapan. Ini contoh ayat. Ini bukan ayat Quran. Ini contoh ayat. Untuk menunjukkan contoh saja. Ayat yang pertama adalah saya tunggu awak di hadapan masjid. Antaziruka amama masjid. Amama masjid. Jadi sekarang ni antaziruka. Saya tunggu awak. Antaziruka. Saya tunggu awak. Ka ni adalah apa kataan ka? Ka pada. Kamu, engkau. Kamu atau engkau. Tapi Ka. Domer lah, domer. 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 ni apa tunjukkan dia? Domer. Dia jadi maf'ulun bih kepada antaziru. Aku tunggu engkau. Yang menunggu tu engkau. Kemudian masjid Amama tu, amama masjid tu zaraf zaman. Amama tu di depan. amama di depan masjid. Apa masjid? Masjid tu masjid lah, depan masjid. Ialah Maknanya kenapa bagi bawah? maf'ulun bih, mudhafun ilaih, mudhafun. Betul jawapan tu. Betul jawapan. Jadi maknanya di sini yang menjadi dia punya zaraf makannya adalah amama. Jadi amama tu berbaris atas. Di sini kata Apa? amama zaraf makan masuk.
dan hukum asuh itu di atas baris atau atas min lah. Amama adalah di hadapan. Jadi itu adalah zaraf masuk. Kalau masjidi adalah mudhafun ilaih. Majrur. Majrur. Alamat majrurnya bagi bawah dan. Ya. Jadi ayat ini antaziruka amama masjid samalah makna dengan antaziruka fi makanin amaman masjid. Sama makna. Oh, Fi ini ada maksud fi makan pada tempat. Tak payah tulis ini samalah maksudnya. Itu antaziruka amama masjid itu samalah dengan antaziruka fi makani imama masjid. kalau tak ada fee tu macam mana? Tak sama juga kan? Kalau ada fi itu maknanya cuma menerangkan ayat itu saja. Kalau tak ada pun makna itu dah ada. Jadi maknanya tak perlu kita tulis fi makan lah. Sebab kita dah tulis di sini zarah makan dia ada dekat sini. Kita tak payah lagi tulis fi makan. Fee makan. Oh, Tulis sini menambahkan banyak kataan dia lah. Quran tak guna pasal apa? Tak guna tulis benda yang dah tahu. Okey. Jadi Quran tak tulis ini. Dia tulis macam ni je. Dia tak tulis macam ni. Faham. Okey. Jadi di sini amama tu adalah dia punya zaraf makan. Berbagai atas. Kemudian kelandakan contoh di belakang Al-Quran pada ayat 75, ayat yang kelima. 5. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus di hadapannya. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Jadi diberi makna di sini, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus di hadapan. Di hadapannya itu siapa? Di hadapan Allah. Jadi kita lihat perkataan ni, bal itu maknanya bahkan. Yuridu, mereka mahu, insanu, manusia, liyafjura, buat dosa, amama di depannya. Tetapi diberi makna di sini, manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus di hadapannya. Dalam ayat ni mana yang menunjukkan terus menerus? Kataan mana yang menunjukkan terus menerus? Bal yuridul insanu liyafjura amama. Mana terus menerusnya? Yuridu Ustaz. Terus menerus. Yuridu tu. Kenapa yuridu sebagai terus menerus? Sebab dia guna perkataan mudhari' bukan madhi. Jadi kita belajar itu balarah. Tepat. Itulah jawapan. Jadi yuridu tu bermaksud berterusan. Jadi maknanya manusia itu nak buat maksiat pada Allah ni berterusan di depannya. Berterusan buat maksiat depan Allah. Jadi di sini ada bal. Apa maksud bal? Bahkanlah. Tapi bahkan tu apa dia? Kita pun tak tahu apa maksud bahkan. Cuma kita tengok ayat dia. Semoga kita dapat maksud dia yang lebih jelas. InsyaAllah. 75 ayat yang kelima. Ini dia.
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Maksudnya, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Jadi ini Ibnu Katsir ini panjang ceritanya. Itu pergi yang pendek lah. Panjang-pendek. Ambil kat situ je. Jadi tafsir yang boleh menerangkan tapi tidaklah panjang. Jadi bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Huruf lam yang ada pada lafaz liyafjuru adalah zaidah. Zaidah tak faham lah. Sedangkan lafaz yafjuru dinisbahkan kepada an yang diperkirakan keberadaan. Itu tak ada, tapi diperkirakan keberadaannya. Yang ini dia selalu membuat dusta di dalam menghadapinya, di dalam menghadap hari kiamat. Pengertian ini ditunjukkan oleh firman selanjutnya. Selanjutnya apa dia? Ini dia. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Jadi selanjutnya itu maksudnya bilakah hari kiamat itu akan terjadi. Akan terjadi bila hari kiamat. Tapi yang dia tanya itu bila hari kiamat itu bukan dia nak tahu. Tapi dia mengejek. Mengejek apa? Mengejek tak percaya. Bohonglah mana ada hari kiamat dan sebagainya. Jadi nada dia nada mengejek. Jadi yas'alu ayyana. Kalau ayyan ni mengejek. Kalau mata itu tanya betul. Tapi ini ayyan ni mengejek. Bilakah ayyamul qiyamah? Jadi bila hari kiamat itu ada perkataan yang mengejek, yang mendustakan, yang tak percaya. Jadi Tuhan kata depan ni tadi sebelum ni bal. Bal tu apa? Apa dia tulis? Bal tu huruf atrib. Atrib maknanya huruf penentangan, huruf pembatalan. Bal, bahkan apa? Sudah tentulah ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang ni. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi dikata kami akan mengumpulkan kembali. Di samping mengumpulkan kembali tulang-tulangnya dan menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kami dapat mengembalikan tulang jari jemarinya itu sekalipun bentuknya kecil. Maka terlebihlah tulang-tulang lain yang lebih besar daripadanya. Jadi di sini dikata bahkan Allah itu berkuasa daripada menyempurnakan tulang jemarinya. Sedangkan tulang jemari-jemari ini kecil. Apalagi tulang-tulang yang besar. Jadi di atas ni dikata bala. Di bawah tu bal. Tapi maknanya keduanya bahkan. Bal pun bahkan, bala pun bahkan. Jadi bala makna apa? Makna huruf jawab. Bal Jawa. Bal huruf atrab maknanya huruf pembatalan, huruf penunjuk perasaan, huruf tak setuju lah, bahkan. Jadi maknanya maksud dia adalah menguatkan ketidaksetujuan. Kalau bala ni adalah jawapan. Yang atas ni jawapan. Itu merupakan jawapan. Jawapan kepada apa? Jawapan kepada yang dia tak percaya ke atas tu. Sebelum tu ada ayat yang ada pertanyaan. Beri contoh yang ni.
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Jadi yang di atas itu adalah apakah manusia mengira bahawa kami akan mengumpulkan tulang-tulang yang telah hancur. Jadi jawabnya bala. Bala maknanya jawapan. Ya. Bahkan kami kami berkuasa untuk mengumpulkan tulang jari jemari. Misalkan tulang belakang, tulang betis, tulang kering dan sebagainya besar. Tulang jari ini pun kami berkuasa mengumpulkan. Itu barulah bal. Bal itu maksudnya huruf hidruf. Maknanya hidruf menentang. Bahkan tusahkan tulang yang besar-besar, tulang jari yang halus pun boleh mengumpulkan. Dan bahkan kamu ni tak percaya ni kat siapa? Kamu tak percaya ni memang perangai kamu. Memang kamu dah tak pernah memikirkan keterangan yang dibagi. Belum dengar lagi dah tolak. Bal yuridu. Manusia itu nak apa? Nak membuat derhaka kepada Allah di depannya. Di depannya maknanya depan-depan. Depan-depan Allah maknanya bukan bermakna terang-terangan lah. Kalau kita tidak depan-depan nyuruk sikit ke dalam gelap ke dan sebagainya, itu mungkin bukan depan lah. Tapi ini depan-depan maksudnya terang-terangan. Tak ada segan silu. Jadi bal di sini adalah kataan, kalau kita tengok di sini, penentangan. huruf idrop. Idrop penentangan. Huruf mogok, huruf penentangan, huruf pembatalan. Ada keterangan lain dah, itu saja. Jadi dalam ayat kita ni, mana dia punya tanah zaman dia, zanah makan dia. Amama ni namanya di hadapan lah. Di hadapan tu maknanya Orang makan. Amama. di hadapan, nak tempat. Di hadapan. Bukan masa, tapi tempat. Bukan masa hadapan, tapi di hadapan maknanya bukan belakang, bukan tepi, bukan kanan. Itulah dia yang amamah. Jadi amamah ni adalah dia punya zaraf zaman masuk wal ha dhamir muttasil fi mahalli jar fi idhafah. Jadi itu adalah nya. Nya itu siapa? Nya itu kembali kepada Bi'adafah. kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan ke? Kembali kepada siapa? Allah. Balik pada siapa tu? Pada Allah. Pada Allah. Biasanya kalau pada Allah ditulis N huruf besar. Yelah. Ninya tu huruf kecil. Ini huruf kecil. Domain tu. Kalau tunjuk tengok ayat ni, tengok yang Saudi punya terjemahan. Di hadapannya. Macam ni kayak ketika Muslim tunggal.
Kalau mengikut tafsir ni bukannya kembali pada Allah, bukan kembali kepada Allah, yang hu tu. Tapi hu tu kembali kepada Kembali kepadanya, Ustaz. Pada dia yang membuat. dia. Dalam ayat ni tak berapa jelas ke mana perginya dia. Saya rasa kembali pada insan lah. Nak kata kembali pada Allah, tak ada disebut, tak ada tanda kembali pada Allah. Jadi ini kembali pada insan lah. Sebab yang ada di sini manusia. Jadi nya tu nya manusia, bukannya Allah lah. Di hadapannya. Tapi kalau kita tengok Ustaz, dia cakap di situ dia kata kembali 64 kali sebagai kata benda umat. Umat tu kita lah. Kembali pada manusia lah. Manusia lah umat dia kata. Umami. Kembali pada manusia lah. Okey, ada perkara berbangkit? Okey, Alhamdulillah. Ada ya? Tak ada Ustaz. Okeylah, faham. Okey. Jadi bal yuridul insanu liyafjura amama. Jadi bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus di hadapannya, depan manusia lah. Bukan nya Allah lah. Ini di depan manusia. Pada ayat ini tak ada merujuk pada Allah. Okey. Ada masalah, ada pertanyaan, ada perbincangan, ada pandangan. Silakan. Tak ada. Ada Ustaz. Okey. Tak ada. Di sini dulu lah. Okey. Dah pukul kan? Ada. Tak tahu apa, tak tahu. Sekejap. Dulu lah. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Minggu hadapan 30 bulan. Minggu hadapan Ustaz, hari ni 28. Next month lah. Next month lah dah. Bulan 2. 28. Next month lah. Sunday 4 bulan Ustaz. 4 bulan. Tengok pada saya 4 bulan. Saya 4 bulan. 4 bulan 2. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Baik, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah jumpa 4 bulan 2. 4 bulan 2 hari Ahad. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu, ya Allah. Kami meminta pertolongan dan juga kami meminta keampunan-Mu, ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada siapa yang boleh menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang teredai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati, serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau telah kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Minna. Alhamdulillah. InsyaAllah 4 hari bulan 2. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afwan. Terima kasih Ustaz.